kan sekali dengan gaya UKM punya thesis formatting ya. So itu. So awak boleh ni ya, boleh pinkan saya punya video. So saya buat masa ni saya tak share apa-apa lagi. Saya tak share screen. So awak just pinkan video saya. So segala slide saya semua gunakan video saya lah. Okay, untuk mudah awak nampak. Nanti kalau tak pinkan awak tak nampak dengan jelas. Okay. Alright. So what is Mendeley? So apa itu Mendeley? It's a software yang percuma. Awak tak perlu nak bayar dan sebagainya. Sama juga macam EndNote. EndNote pun rasanya kalau tak silap saya ada yang versi yang free percuma. So awak tak perlu bayar. Tapi ini adalah Mendeley adalah salah satu daripada reference manager yang awak boleh gunakan lah. Okay, berbanding dengan EndNote, Zotero dan sebagainya. Ada banyak, nanti saya akan share apa perbandingan antara semua ni ya. Kemudian ini adalah untuk bantu awak untuk menyediakan thesis dan juga manuskrip. Sebab manuskrip kita minta pelajar sediakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam format journal. Okey. Dan saya rasa penyelaras pun telah maklumkan kepada awak semua berkenaan dengan apa format ataupun jenis jurnal ataupun manuskrip yang awak akan sediakan. So jadi biasanya kita akan minta pelajar, kalau menggunakan thesis kita minta pelajar untuk gunakan gaya UKM lah. Okay. So ini tak ada apa, I think dah jelas berkenaan dengan Mendeley ni dari segi latar belakang dan sebagainya. So apa kelebihannya? Dia bagi kita uruskan kita punya rujukan. Okay. Rujukan kita ada banyak. Saya rasa bila saya pernah tanya juga saya punya student ataupun pelajar FYP, projek ilmiah saya, sama ada mereka ada gunakan Mendeley ke tidak. Walaupun saya dah berintroduce banyak kali, perkenalkan dan cuba jadikan mereka, minta mereka jadikan habit untuk menggunakan Mendeley, tetapi mereka ada juga yang tak gunakan sebelum ni ya. Jadi saya rasa kalau awak dah biasakan menggunakan Mendeley, jadi dia akan mudah untuk awak laksanakan tugas dan juga menyediakan dokumen, menyediakan manuskrip, thesis dan sebagainya. Sebab kalau kita, salah satu perkara yang paling sukar adalah bila kita sampai ke peringkat di mana kita perlu menyediakan reference ataupun rujukan. Walaupun nampak macam mudah kan, kita just listekan saja, tapi bila kalau kita ambil benda tu sebagai perkara yang sambil lewa kan, kita menjadikan reference senarai rujukan kita menjadi tidak teratur, dan kadang-kala ada yang berada dalam teks, tidak ada dalam rujukan, senarai rujukan. Ada yang ada dalam senarai rujukan tapi tidak ada dalam teks, tidak disebut pun dalam teks. Okey, itu yang menjadi isu. Ya, kan kadang-kadang pelajar hanya dapatkan rujukan tu dalam bentuk website. Okey, dalam bentuk website. Jadi cara dia sebut dalam teks pun jadi tunggal langgang. Dia just cuma letak nama, padahal seolah apa yang dia letak tu seolah seperti jurnal, tapi bila kita lihat semula dalam rujukan dia dalam bentuk dalam bentuk website, buku dan sebagainya. So itu menjadi masalah. Dan susunan tu ya, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang bila kita nak tukar daripada, contohnya awak perlu sediakan manuskrip juga kan, so awak boleh gunakan senarai rujukan yang sama dan pindahkan saja ke dalam manuskrip awak. So tak perlu nak susun lagi balik dan sebagainya. Kadang-kadang dalam manuskrip ada rujukan yang tak sama, seperti tak perlu ada dalam rujukan ni, awak punya senarai rujukan yang berada dalam thesis tak perlu ada dalam manuskrip, sebab manuskrip adalah berbeza penulisan dia. Saya sudah ada pun taklimat berkenaan bagaimana nak menyediakan manuskrip. Okey, kemudian awak perlu menguruskan PDF, manage your PDF, okey. Sebab kita sekarang ni saya rasa tak ada isu dah nak dapatkan PDF ni kan, dan berbagai cara untuk memudahkan. Ada yang menggunakan cara yang sah, ada yang tidak sah. Okey, yang tidak sah tu saya tak nak komen lah, terpulang pada anda semua kan. Kami sebagai pensyarah tidak mengatakan perkara itu sebagai satu perkara yang betul kan.
Saya rasa anda semua tahu, dan apa yang penting adalah anda kena dapatkan PTF tu. Kita minta pelajar untuk dapatkan dengan menggunakan cara yang sah lah. Cara yang sah adalah awak perlu pergi ke, saya rasa dah ada kursus PTSL kan, perlu pergi ke PTSL dan gunakan gemilang ataupun gunakan iQuest untuk dapatkan rujukan-rujukan ini. Okay. Kemudian generate citation, okay. Kemudian generate reference list dan share references. Okay, share references ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting bila awak menggunakan rujukan yang sama ataupun melakukan sesuatu penyediaan dokumen yang melibatkan lebih daripada seorang lah. Okay. Contohnya ada macam FYP kan, awak nak show apa rujukan-rujukan yang awak ada, so awak boleh pullkan dalam Mendeley dan awak boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Begitu juga kalau awak ada pensyarah penyelia pun boleh lihat apakah rujukan yang awak ada yang awak telah lihat, yang telah awak kumpulkan. Okay, itu sedikitlah. And sebenarnya adalah digital library. Okay, it's a digital library dan juga mudah untuk diuruskan. Ke mana-mana pun awak boleh capai Mendeley ni. Okay, so ini adalah perbandingan, sedikit perbandingan berkenaan dengan Mendeley, EndNote, RefWorks, Zotero. So ada 4 yang biasa orang gunakan. Tapi kalau di UKM ni awak hanya akan biasa dengar Mendeley dan juga EndNote lah. Kalau awak tengok dari segi kriteria dia macam-macam, dia open web. Maknanya kalau tengok hanya Zotero dan Mendeley saja yang open web, apa ni maksud open web? Maknanya awak boleh capai juga rujukan awak dalam bentuk dengan menggunakan website. Okay, menggunakan browser. Mana-mana browser awak boleh capai menggunakan handphone dan sebagainya. Okay. Kalau dikandingkan semua kriteria ni hampir semuanya ada pada Mendeley. Okay. Hampir ada pada semua Mendeley. Semuanya pada Mendeley. Macam EndNote ada yang dia bukannya cross platform. Ya, kalau Mendeley dia cross platform, maknanya awak boleh hantar ke EndNote, awak boleh hantar ke RefWorks, awak hantar ke Zotero. Katakan awak nak menyambung ke pengajian di peringkat sarjana kan di universiti lain. Contohnya di UPM, suddenly awak berpindah ke sana, tapi kebetulan rujukan-rujukan yang awak gunakan dan tajuk projek yang awak akan jalankan di UPM nanti sama dengan apa yang awak, lebih kurang sama seperti apa yang awak telah lakukan di UKM semasa laksanakan projek ilmiah. Jadi awak boleh gunakan rujukan tersebut dan pindahkan saja ke dalam EndNote. Okay, mudah. Alright. So boleh mencelah ya, kalau ada soalan boleh mencelah dan boleh tanya terus. Okay. So yang seterusnya adalah create a database. Okay, database ni maknanya saya sebut tadi digital library kan, maknanya dalam ni awak pullkan semua data-data dan semua journal. Kalau dulu masa praktik yang dulu, bila reference manager ni bukan menjadi satu perkara yang biasa, apa yang kita lakukan adalah pelajar terpaksa pergi ke library kan, printkan setiap muka surat jurnal tu dan letakkan dalam file yang agak besar. Okey, kalau reference dia ada lebih kurang 100 ke 200 jurnal, bayangkan kalau ada satu jurnal tu ada sampai 10 muka surat. Berapa tebal ataupun berapa banyak volume of file yang dia perlu sediakan. Okey. Dan dia perlu pastikan labeling dan juga organizing ataupun susunan supaya pelajar mudah untuk dapat tu perlu dibuat. Maknanya kalau kita tak susun, nak mencari tu agak menjadi satu perkara yang agak sukar lah. Okay. Dan juga bila kita nak create database ni ada banyak cara. Saya rasa saya dah introduce beberapa masa dalam kuliah dan sebagainya pun pernah ada sentuh. Yang paling mudah kalau awak pergi ke reference manager ya. Kalau tengok awak boleh add file, okay, select the file, PDF dan sebagainya. Okay, kalau tengok sini
Sementara tu, boleh saya tahu ada lagi tak pelajar yang belum lagi install Mendeley ni dalam dia punya laptop? Aku nanti Dr. Darman dah bagi info yang sangat berguna ni, ada pelajar yang masih tak install lagi Mendeley. Masih ada lagi ke perkara macam tu? Okay, boleh nampak So ini Mendeley. Kalau awak buka Mendeley desktop ni, awak cuma perlu pergi ke takpelah. So pergi ke just Google saja Mendeley, awak boleh terus dapat kat situ. Okay, awak boleh dapat apa namanya website dia, dan cuma perlu muat turunlah aplikasi dia tu ke dalam komputer masing-masing, dan boleh download ataupun boleh install, dan awak akan dapat dia punya ni. Apa yang penting awak cuma perlu register. Okay, bila awak daftar, saya rasa semua dah daftar. Mungkin ada yang dah ni. Kalau ada yang tak tahu boleh tanya saya ataupun boleh ikut saya lah. Okay, dan benda ni agak mudah. Okay, kalau awak pergi ke pergi ke sini, awak perlu add saja. So dalam ni ada banyak. Awak boleh add file, add folder, okay, watch folder, add entry manually. Okay, biasanya kalau ada rujukan yang agak lama yang tak boleh di capture ataupun ditangkap secara langsung oleh Mendeley, awak perlu masukkan dalam bentuk manual. Ada yang katakan awak ada file, ini add file ni maksudnya awak boleh add file dalam bentuk PDF. Okay, kalau awak add file dalam bentuk PDF, Mendeley automatically boleh capture. Okay, ada yang boleh add folder. Okay, mana add folder ni awak boleh masukkan dalam folder lah. Mana kalau dah ada satu group of folder ni yang ada PDF dan sebagainya, awak boleh masukkan add folder. Okay, dan cuma perlu carilah folder mana yang awak nak masukkan. Okay, dia akan terus masukkan ke dalam senarai rujukan ni lah. Okay. Alright. So ada soalan? Okay. Kemudian awak boleh select folder, samalah yang tadi. Watch folder ni dia lebih kepada awak sediakan satu folder dalam PDF, dalam Mendeley. Okay. Setiap kali awak masukkan PDF ke dalam folder, okay, dia akan update terus automatically masuk dalam awak punya Mendeley desktop. Tapi satu perkara penting yang saya nak tekankan di sini adalah dia punya synchronize. Tengok sync. Kalau awak tengok pada Mendeley desktop ada satu sync kat sini. Okay, ini sangat penting. Selalunya pelajar dia akan beritahu saya, saya tak ni lah, saya dah download ni tapi tak keluar dalam ni. Sebab apa? Sebab awak tak tekan synchronize kat sini. Function synchronize. Setiap kali ada perubahan dalam Mendeley, awak perlu tekan synchronize. Okay, synchronize. Tak kira dalam Mendeley desktop ke, sebab awak boleh gunakan Mendeley desktop dan juga Mendeley apps yang ada dalam handphone awak, dan juga Mendeley web. Mendeley web ni dalam website lah. Okay, kalau awak tengok dalam website, awak boleh login ke dalam website. Dalam website nanti awak boleh kena synchronize juga. Bila awak synchronize kat situ, automatically setelah awak akan dapat capai semua maklumat yang ada dalam Mendeley desktop dan juga pada Mendeley apps. Okay, dalam handphone. So lagi lah iOS ke, okay, sama ada awak gunakan iPhone ataupun Android. Okay, mudah. Alright. So back to this one, add entry manually ialah awak masukkan secara manual. Okay, masukkan secara manual. Okay. Saya cuba share.
Chrome ni dia tak keluar. Saya cuba. Okay, tak apa. Alright, so ada apa-apa soalan untuk yang ni? Biasanya dia dah tahu kan? Ada yang tak tahu lagi? Nak juga saya tunjuk dia punya contoh. Okay. Alright, so kalau tak ada dan saya teruskan. Dia dah setengah jam dah ni. So apa yang boleh apa namanya masukkan ke sini adalah citation file. Ini boleh dapat apa ni, bila awak jumpa sesuatu rujukan yang sesuai dengan apa ni penyelidikan awak secara dalam atas talian, awak boleh gunakan apa namanya fungsi yang ada dalam website tu. Okay, kalau saya boleh share tak tahu function dia boleh ke tak. Okay, ni boleh nampak Boleh, Doktor. Okay, so katakan awak pergi Google Scholar. Okay, Google Scholar paling mudah untuk awak nak cari. Katakan awak nak cari yang inilah. Okay, so is Elsevier 2019. Elsevier ni dia memang sebeling dengan Mendeley. Kalau awak tengok dia akan ada apa namanya, kalau awak nak import dia ada function yang terus hantar ke Mendeley macam ni. Okay, awak tekan yang ini, dia terus masuk ke Mendeley. Satu lagi, awak boleh install dia ni plugin dia. Okay, plugin Mendeley Web Importer. Okay, macam mana awak nak install yang itu, awak boleh, nanti saya tunjuk. Kalau awak install plugin Mendeley ni, kalau katakan awak di sini ada banyak, ada rujukan Kalau saya tekan yang ini, okay, yes, I need to sign in. So dia akan minta awak sign in dulu. Walaupun awak dah sign in dalam ni, tapi dia tak synchronize kan, that's why saya kata dia kena synchronize. Tengok awak ada ni kan, so this is the journal. Okay, dia kata PDF not found because PDF dia not accessible. So dia jumpa juga ada beberapa rujukan yang ada dalam paparan ni. So awak boleh klik je, dia akan add semua. Tapi dalam ni awak boleh select kat mana awak nak letak. Kalau awak letak ke dalam My Library, maknanya dia akan pull semua, dia akan masukkan ke dalam banyak-banyak awak punya tu. Tapi tak ada masalah, sekiranya awak tak decide lagi mana-mana folder yang awak nak masukkan. Sini ada banyak folder kan. Okay. So ada banyak-banyak folder, awak boleh je masukkan ke dalam My Library. Okay. Katakan saya add dalam My Library. Okay, dia kata reference dah ada betul ni, maknanya dia dah masuk lah. Okay. So caranya seterusnya adalah add to Mendeley. Okay, add to Mendeley, kalau awak tekan add to Mendeley, dia akan masukkan terus ke dalam, dia akan buka Mendeley, dia akan terus masukkan lah. Kemudian katakan awak ada journal yang bukan daripada Elsevier, katakan daripada Wiley. Okay, this is applied polymer. So awak kena cari kat mana dia ni. Kalau awak tak ada yang ni, awak kena cari share tools ke. Ni kena cari export citation. Okay, export citation. So apa yang awak nak export? Kadang-kadang dia tak letak pun apa Mendeley ke apa ke, tak ada. Okay, dia tak letak pun. Tapi apa yang boleh buat adalah awak boleh download RAISE file dia ataupun BIP text file, mana-mana. Okay, RAISE ataupun BIP text awak boleh download.
Okey, masuk ke desktop. Tak semestinya desktop ya. So dia ada dalam desktop. Dan itu cara yang ini. Kemudian awak boleh tekan yang inilah. Okey. Alright. So kalau kita kembali kepada video saya semula, alright. Okey, kalau baik kembali ke Mendeley desktop tadi. Okay. Alright, so kalau kembali ke Mendeley desktop, awak boleh add file secara manual tempat yang saya sebelum tu kita cari file yang kita ni. Dia dah masukkan dalam my library. Tapi apa yang boleh buat adalah awak boleh tengok recently added ni. Dr. Darman, tak nampak Ya. Tak nampak? Skrin gelap Dia lambat sikit kot. Skrin gelap. Saya okey je. Saya nampak. Okey, tak apa, proceed. Saya lah kot lambat sangat. Dia tukar laptop tu. Okey, awak pergi ke recently added. Tengok ada tak? Dia tak ada kan? Tapi apa yang perlu buat adalah synckan dia. Setiap kali awak buat satu kerja, add delete ke, add ke ataupun file, awak kena synchronize dia. Tengok, baru dia muncul kan. So this is the file yang baru awak masukkan tadi. Okay, baru awak masukkan. Right. Okay, so this is the file yang awak masukkan tadi. Dan satu lagi cara yang awak nak add, dan ni awak boleh drag je. Rasakan awak nak buat folder lain, awak boleh drag je masuk ke dalam folder, contoh FYP ke, FYDP, manuscript dan sebagainya. Jadi katakan saya nak add dalam bentuk manual tadi. Saya ada tengok ini yang file yang saya download tadi, RAISE tadi. Saya tekan saja. Dia akan masuk ke dalam ni. Okay. Dan sebelah kanan ni boleh tengok semua information berkenaan dengan maklumat berkenaan file tadi. Alright, so I think semua ni dah awak dah biasa dari ni. Mungkin just recap mana-mana yang ni lah. Okay, so itu ini yang saya tunjuk tadi. Okay, kemudian import. Ini yang saya tunjuk lah, import semua. Awak boleh import semua citation yang awak ada ni daripada your EndNote database. Awak boleh import masukkan ke dalam awak punya Mendeley. Caranya mudah saja. Kalau ada EndNote, awak pergi ke file dan export saja. Tapi awak kena pastikan format file tu XML. Okay, XML. Dan awak save button, kemudian dia akan ada satu file XML. So awak ambil file XML tu, awak buka buka Mendeley awak tadi, tekan add file, ambil XML punya file yang awak save daripada EndNote tadi. So dia akan automatically masuk ke dalam awak punya Mendeley. So mudah. Okay, so tak perlu nak susah-susah nak masukkan screen satu-satu kan. Kemudian you can manage your database, okay, to ready for citation. Okay, so ni yang recently added saya dah tunjuk tadi. Ini yang maklumat yang saya kata awak perlu berikan perhatian ya. Soalnya ini yang pensyarah selalu datang kepada saya, dia komplain berkenaan dengan awak punya kerja. Okay, apa yang dia komplain? Dia kata dalam ni, kalau ada satu file awak kena semak balik maklumat-maklumat ni. Awak jangan terus biar tengok file ni macam mana, apa yang dia buat. Itu yang bila awak awak save dia dalam bentuk ni, awak kena setiap kali save awak kena semak dulu. Bukannya just harapkan Mendeley ni saja yang bantu awak untuk tukar nama dan sebagainya. Tengok nama dia macam mana. Kalau dia betul di trace current dan sebagainya, okey, pastikan dia sama, dia punya publication pun pun betul. Abstract ni tak berapa penting. Yang penting adalah nama, tahun, volume dan juga pages ni. Sebab ni dia akan tanya setiap kali details are correct ataupun tak. Kalau awak kata correct, kalau awak kata ni correct, correct lah. So dalam jenis pun awak kena pilih. Dia jenis apa? Generic ke, jurnal artikel ke?
Okay, betulkan dia. It's a journal article. So bila dia kata journal article, dia akan bagi awak format yang bentuk journal article. Okay. Alright, so sama juga yang ini, it's a journal article. Okay, dia semi abstract. Benda-benda yang bawah ni lah, awak tak perlu risau lah. Okay, dan publisher pun mungkin perlu, dia akan ni kena semak juga. Cuma bahas sebab yang ini kadang-kadang dia bila kita nak tahu maklumat secara detail, bila kita share sesuatu file, kita nak tahu juga dari mana kita dapat, apa abstract dia, bila kita nak share file dengan sesiapa lah. Okay, so ya, saya harap itu setiap kali awak buat satu kerja, awak dah tukar kat sini, synchronize dia kat sini supaya dia boleh diselaraskan dengan platform-platform yang lain lah. Okay, alright, so kalau tengok ini manage your database. Okay, so avoid the different spelling as one or the names are used. Okay, katakan awak ada nama yang sama. Okay, kadang-kadang awak terlupa yang awak dah add dah file tu. Maksudnya file tu dah ada dalam ni, tapi sebenarnya awak dah lupa, awak kata file ni belum ada lagi, tapi awak add, rupanya dah ada file tu. Dan yang ini boleh bantu awak, fungsi yang ini boleh bantu awak untuk clearkan ataupun padamkan mana-mana file yang file yang sama. Okay, so apa yang perlu awak buat adalah kat bawah ni, okay, awak ada nama kan, so awak kena recently edit. Kalau awak nak tengok pada jurnal awak, dia akan pergi ke jurnal-jurnal yang ni lah, ikut folder dia gini. Kalau awak letak kepada all documents, dia tengok semua list nama dia akan bagi. Okay, dan awak boleh check Ahmad Jamila siapa ni. Okay, awak tekan ini ni. Tapi kalau kita tengok dia punya ni, sama ni kan, ada yang sama. Tengok ada tak yang sama. Kalau ada yang sama, awak check adakah dia file yang sama. Kalau file yang sama, apa yang boleh buat, awak cuma ambil dia dan tindihkan dia, tarik macam ni, letak ke atas dia. So dia akan digabungkan. So dia akan padam mana-mana file yang redundant lah ataupun yang sama. Okay, awak boleh check nama-nama kat sini. Okay, kalau nak kata banyak sangat ni, saya nak spesifik pada folder tertentu saja. Okay, tak apa, awak pergi ke folder mana-mana yang awak rasa ni berkaitan, awak boleh tekan dia. Okay, so itu cara untuk awak elakkan daripada berlakunya ni. Okay, alright, so seterusnya balik kepada kita punya ni. Okay, filter by authors. Okay, yang itu saya sebut tadi. Dan awak boleh, bila awak dah buat tu, dia akan minta confirmation lah, awak nak buat ke tak, nak teruskan. So dia kena, kalau awak nak teruskan, kalau awak tak nak teruskan, awak boleh cancel dan boleh lihat semula lah. So ini lagi satu adalah bila organize, ya. Awak boleh organize database awak. Kadang-kadang kita main letak je kan, main ambil Syarah bagi kita folder je, best download je dan bagi kat kita. Nama pun tak betul. Kita nak rename dia. Kita nak pastikan nama dia dalam folder yang sama ataupun kita letak dia dalam satu file yang sama. Macam saya sebut tadi, bila awak ada dalam bentuk manual kan, awak kena ada folder ataupun file yang banyak untuk asing-asingkan, ataupun kalau ada file yang besar, awak kena asing-asingkan dia, ataupun kena pastikan setiap tu adalah rujuk kepada katakan literature review kan, ataupun rujuk kepada tajuk tajuk kepada pengenalan dan sebagainya. So awak boleh susun dengan memastikan awak dengan meletakkan folder-folder yang tertentulah. Okey, kalau dalam ni awak boleh tengok awak punya apa yang boleh buat, awak boleh add folder sini. Okey, awak boleh create folder, bagi nama dan tekan enter sajalah. Katakan Mendeley. So, bila awak tekan enter dia akan keluar. Okey, Mendeley Talk kat sini. Okey, so dia akan ada satu folder. Awak rename dia pun boleh. Macam tak best je kan. Tukar nama dia. Men Talk. Jadi macam cerita pasal lelaki lah pula kan. Alright.
So ini adalah kata function yang mudah dan biasa. Mungkin kita terlupa sebenarnya dia boleh memberikan ataupun membantu dalam kita menyediakan kita punya thesis dan juga manuskrip. Okay. Dan search. Okay. Katakanlah banyak dah, beribu-ribu dah awak punya, tapi macam mana nak cari awak dah lupa nama dah, awak cuma ingat keyword saja. Okay, apa yang mudah, awak kena search, awak pergi ada function search kat situ. Kalau pergi, pastikan awak pilih pada library betul. Kadang-kadang awak kata, alamak, saya dah tapi kenapa tak jumpa Mungkin sebab awak tekan pada folder yang spesifik. Okay, mungkin file tu tak ada dalam folder tu. Tapi kena semak. Tapi bila awak nak pastikan awak nak semak secara secara keseluruhannya, awak boleh tekan kepada all documents. Okay, awak bertekan pada all documents, awak boleh boleh search semua file. Okay, katakan saya nak cari Darman. So nama boleh, keyword boleh, nama jurnal boleh, dia boleh search kan. Okay, kalau awak tengok ada yang ni yang ni adalah maksudnya dia ada PDF. Okay, kerana yang tak ada ni dia tak ada PDF. Dan ada yang hijau ni maknanya dia dah memang ada dalam awak punya ni. Kadang-kadang ada yang send ke awak. Okey, dia share dalam FYP. Okey, dia share dalam awak punya group Dia buat group. So saya clearkan dulu. Tengok sebenarnya yang ni dah ada, tapi kalau tengok dia ada fungsi macam anak panah ke bawah ni. Maknanya awak dia dah share kat awak tapi awak tak download lagi. Okey, kalau nak download mungkin dia ada PDF. Kalau tekan ini, okey, so dia akan buka. Okey, so this is the PDF tadi. Alright, itu PDF dia. So awak boleh search ke mana-mana pun. Okey, awak boleh search. Dan paling satu lagi yang fungsi yang saya nak bagi tahu, ada juga bila awak online, pastikan awak ada capaian internet, awak boleh search literature, tak perlu nak beli dan sebagainya. Dalam Mendeley ni orang dah simpan banyak-banyak, mana yang dia make it public, awak boleh search dalam ni juga. Okey, contoh wastewater. Tengok, dia ada. Awak pergi ke literature search, dia boleh tengok, dia boleh tunjukkan apa ni jurnal ataupun buku yang dah di-add dalam library Mendeley ni. Okey, yang bukan awak add tapi orang lain yang add, dia dah pull dalam satu library yang besar dan awak boleh buka ataupun boleh tengok dia punya jurnal tu. Okey. So macam mana awak nak ambil, katakan ada yang ni, saya nak ambil katakan yang barulah ni, review ni about treating all wastewater. Saya nak masukkan dalam folder Mentalk tadi. Okay, this one, kita ni lah. Okay, saya boleh tarik je, saya ambil, tekan, jangan lepas, tarik dan masukkan ke dalam folder. Tengok, dia dah masuk dalam ni. Okay, itu satu lagi cara untuk awak add awak punya ni. Alright, so far ada soalan? Diam, tandanya tak ada. Okay, you can mark as a favorite. Boleh tengok read ke tak read. Okay. Sorry, yang lampu hijau dan tak hijau tu awak boleh, itu tandanya sebagai awak dah baca. Okay, ada yang dia, kalau tengok pada dia ada tanda lampu hijau dan grey tu kan. Alright, yang ni interesting add and highlight notes to your PDF. So ini bila awak nak, penting bila awak berkongsi dengan pensyarah awak, bila nak tanya sesuatu berkenaan sesuatu jurnal, dan juga bila awak nak sampaikan sesuatu maklumat kepada rakan-rakan awak FYP, minta dia berikan dia tugasan untuk lihat, untuk pastikan masukkan perkara-perkara penting yang ada dalam jurnal yang awak highlight itu, yang awak letakkan nota dia dan minta dia masukkan. So awak boleh letak mudah kerja awak.
Okey, untuk memudahkan perbincangan dan sebagainya. So bagaimana awak nak lakukan? Kalau awak pergi ke Mendeley semula, tekan saya cari yang ada PDF. Kita tengok balik yang ini. Okay, so this is the ni. Awak boleh pergi ke library tadi. Dia boleh buka banyak-banyak So awak beli ni tab dia. Okay. Library, bila awak dia dah buka, tengok yang ada PDF. Okay, so bila tekan yang ni, so dia akan buka. Alright, so sekarang ni saya nak baca. Saya baca dan saya nak highlight dia. Okay, interesting. So ini reforming, ada steam reforming kat sini. Involves high energy and pollutant of pollutants. Okay, so highlight. Dan awak nak share dengan kawan awak nanti. Dan awak boleh tukar colour dia. Okay, katakan kawan awak pula yang lain, dia tengok jurnal yang sama. So dia nak highlight yang ini pula. Okay. Okay, nak tukar colour lain. Saya suka pink. Okay, boleh pink. Highlight yang itu. Okay. Dan satu lagi, bila kita nak add, kita boleh nak letakkan nota note kat sini. Can add note kat sini. Dia akan bagi siapa yang bagi nota tu. Okay. Tekan mohon lihat maklumat ini dan masukkan dalam laporan. Okay, so saya minta pelajar untuk ni. So bila dia terima ni, dia akan bila saya hantar ni, dia perlu lihat ni. So dia akan baca apa pentingnya yang ini. Dan benda ni juga awak boleh hantar untuk hantar nota secara rahsia lah kot, kan? Katakan awak bagi colour pink kat sini. Okay. Ya. Suka awak. Contohnya. Orang tak tahu. Kan? Orang tak tahu benda biasa guna Mendeley, dia tak tahu apa benda tu. Jadi awak nak hantar kan? Hantar kat kawan awak apa semua. Saya suka awak. Awak boleh delete. Apa-apa tu boleh delete. Okay. Delete this note ataupun tidak, you can delete. Okay. Dan yang ni pun awak boleh delete highlight. Tekan klik kanan, awak boleh delete highlight. Okay. Jadi awak tak perlu nak paksa nak kena buka ke Adobe pula untuk untuk highlight, share nota. Awak boleh buat sebenarnya dalam Mendeley desktop. Okay. Alright. So benda ni mudah. Okay, kemudian kita tengok balik Doktor. Okay. Ya. Saya nak tanya. Silakan. Untuk yang notes tu kan, ada cara ke kita nak tengok apa nota yang kita dah buat or highlight untuk setiap jurnal dari My Library? Dari My Library. My Library kat mana tu? Kat situ kan ada folder yang My Library yang kita letak semua jurnal tu kan. Contohlah kita ada baca 10 jurnal. So macam setiap satu tu kita ada letak highlight and notes kan. So macam boleh ke kita tengok daripada My Library tu macam apa yang kita dah buat dekat jurnal tu ke memang kena buka satu-satu? Okay. So maknanya nak tengok macam fungsi dekat Adobe lah. Mana awak boleh tengok list of notes. Okay. Tekan je notes kat sini. Oh, semua memang ada kat situ lah. Setiap kali awak buka satu ni My Library awak buka satu jurnal, setiap kali saya dah tengok saya masukkan beberapa nota lagi lah. Okay, saya tekan note. Okay. Hi. Kemudian saya highlight. Ni saya masukkan lagi. Dah. Kemudian sini. Okay. Tengok note sini. So, boleh tengok. Tekan je notes, dia akan keluar kat sini semua. Yang tu kita ada perlu kena sync apa-apa ke doktor? Tak ada? Setiap kali awak buat ni, awak kena sync lah. Fungsi sync ni adalah untuk pastikan setiap kali perubahan yang awak buat kat sini, awak boleh tengok kat tempat lain. Okay. Okay. Sebab kalau awak share, contohnya awak share awak memang dah share folder dengan pensyarah ataupun dengan rakan-rakan awak kena sync kan. Kalau tak, nanti dia akan buka, tak ada apa pun, tak ada perubahan. Okay. Thank you, doktor. Right. Okay.
Okay, so kita tengok balik yang ini. So tak ada apa, ni apa highlighting tadi lah. Okay. So, satu lagi fungsi dia akan store your PDF in a clear way. Apa maksudnya? So, bila dia simpan, dia boleh simpan apa punya file-file PDF tu menggunakan format yang selari semua. Okay. Selari semua maksudnya awak boleh setkan, okay, folder dalam folder ni PDF saya nak susun mengikut tahun ataupun mengikut title atau mengikut author. Dia akan susunkan untuk awak semua. Okay, so apa yang boleh buat adalah awak pergi ke tools, option dan pilih file organizer dan awak boleh ketik organize my file, browse for folder mana yang awak nak susun. Okay, ataupun you want to store your PDF. Kemudian rename document. So awak nak namakan dalam bentuk apa, title ataupun dalam bentuk dalam bentuk nama ataupun tahun. Okay, kalau awak tengok contoh yang ini, dia boleh synckan terus ikut nama. Okay, nama dan dia selari semua. So awak tak perlu nak susah-susah nak nak tulis balik, rename satu-satu kan. Leceh. Mendeley boleh buat untuk awak. Okay. Alright. I think saya kena kejar masa sebab biasanya workshop ni dia ambil masa sehari ataupun setengah hari sebab kita hands on, tapi yang ini saya rasa dalam sejam rasanya kita kena share apa yang ni je lah. Saya harap lepas ni awak boleh tengok video, I think this is recorded, boleh tengok video nanti boleh ni lah. Okay, so ini adalah bila sampai ke peringkat penulisan. Bila awak sampai ke peringkat penulisan, apa yang penting adalah kita nak buat citation ataupun kita nak buat sebutan dalam tesis kita. Okay, bila kita nak buat satu sebutan ni, kita kena pastikan kita punya Mendeley desktop ataupun kita punya Mendeley desktop ni dah buka dan sebagainya, dan dia dah ada fungsi, kita panggil sebagai fungsi plugin yang untuk yang kita boleh dah integrate dengan Microsoft Word. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita kena pergi ke tools ya. Pergi ke tools, install Microsoft Word plugin. Okay, tapi Microsoft Word awak tu jangan buka dulu. Okay, pastikan dia tutup, awak install, and then dia macam saya ni saya dah install. Dia kata tools ni ada awak install web importer. Ini yang web importer saya sebut tadi, dia akan install dalam awak punya Chrome. Okay, dalam awak punya reference manager, dalam awak punya browser lah. And then install Microsoft Word plugin. So dua benda ni setiap kali awak buka Mendeley desktop, bila baru buka kena pastikan awak install kedua-duanya. Okay, and then awak boleh uninstall Microsoft Word install Microsoft Word plugin. So bila awak dah install dalam Microsoft Word awak, nanti awak akan nampak dia punya apa, nanti saya akan share lah macam mana nak add on ataupun delete dan sebagainya. Okay, so ini function yang perlu awak perlu awak masukkan dalam ni. Okay, alright, kalau tengok balik yang ini, so awak boleh copy paste any types of any types of references. Okay, American Journal Agriculture, this is AAE. Tapi kita gunakan apa? Kita gunakan gaya UKM. Saya rasa semua dah install kan? Semua gaya UKM punya apa dia panggil, dia punya format. Ada yang belum install lagi tak? Nak saya tunjuk juga. Semua dah kan? Dah. Okay. So saya tak payah tunjuk lah. Alright, so citation, style, more style, get more style. So ada banyak style lah. Okay. Itu pulang pada kepada awak sendiri. Kalau okay, awak pergi ke view, citation style. So ada banyak. Okay, macam saya ni saya tinggal gunakan gaya UKM style. Okay. Kalau saya gunakan scan, awak boleh klik kanan. Okay. Ataupun awak boleh ke view. Yang ini library as table. Awak boleh letakkan library as citation. So ini yang bentuk citation yang awak dapat bila awak masukkan ke dalam awak punya dalam awak punya Microsoft Word nanti. Okay, dia susun ikut nama.
So kalau tengok dia dah set kan Abdul Rahman, Idris dan sebagainya, Adam. Okay, dia set kan. Tapi awak kena jangan terlalu apa, kita akan lihat juga sama ada ni yang updated version ataupun tak. Okay. Okay dan sebagainya. So yang ini okay, kena semak. Kalau awak klikkan nama, kadang-kadang dia sebenarnya dia kena masukkan nama macam ni tau. This is the ni. Dia punya surname dan belakang dia adalah nama first name. Koma dan first name. So, nanti bila awak tukar formatting dia akan tukar dia punya format secara langsung lah. Kadang-kadang dia ada macam tengok saya ni w.ok kan kalau dalam ni, tapi bila dia keluar dalam citation style lain, macam saya kata saya nak gunakan AMA. So AMA dia gunakan nombor. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Macam itulah dia tak ikut nama. Okay. Alright. So itu ni. Okay. So macam untuk yang get more style tadi, tak apalah saya tunjuk juga. Awak pergi ke view, citation style, more style. Saya tak tahu nampak ke tak. Mungkin tak nampak ni. Boleh nampak ke? Windows yang pop up daripada ni, tak ada. Tak ada, Doktor. Tak ada. Okay, so dia tak boleh capture. So tak apalah, awak pergi ke citation style dan bila awak buka tu, awak pergi ke ada panggil tab Get More Style. Okay, bila Get More Style, bawah tu dia ada Download Style. Awak just copy je URL, nanti saya akan tunjuk URL tu masuk ke dalam kotak tersebut dan download. So dia akan automatically masuk dalam tu lah. Okay. Alright. So ada beberapa minit saja lagi. Okay, copy and paste them in the Word. Okay, yang awak boleh macam masukkan terus secara dalam Word lah. Bila ni ada satu integrate tadi, plugin. Awak kena plug in saja. Okay. So awak tengok dia bila dah ada, dia boleh select je type of journal yang awak nak masukkan. Okay. So reference citation, kita klikkan insert citation. Okay. Dia akan keluar satu pop-up menu macam ni. Awak type je apa nama ataupun keyword, dia akan keluar list of yang sama ataupun yang dia dapat kesan daripada library awak. Mana yang jurnal berkaitan, awak klik, dia akan straight away masukkan ke dalam awak punya teks. Okay. Awak boleh guna semua teks yang lain lah. Okay. So okay, untuk masukkan bibliografi, awak boleh masukkan bibliografi dengan menggunakan insert citation, okay, dan ada insert bibliografi kat sini. Okay, ada fungsi insert bibliografi, so dia akan masukkan. Tapi awak nak pastikan awak punya cursor tu berada kat mana. Okay, kena berada dekat hujung. Kalau awak letak kat bawah lah. Kalau awak letak cursor awak dekat atas, dia akan keluar kat atas. Kalau letak cursor kat bawah, dia akan keluar. Di mana cursor yang terakhir awak letakkan, di situ dia akan letakkan awak punya references. Okay. Okay, ini yang sharing. You can share the PDF with atau without your highlight. Okay. Okay. You can create group dan library dan sebagainya. Okay. Boleh share. Kalau kita pergi ke menu desktop semula, di bawah ni ada group ya. Group. Boleh create group. Okay, namakan group apa tu, FYP 2021 contohnya. Ini adalah group projek ilmiah. Okay, kalau nak public kan, kalau public maknanya semua orang boleh capai lah. Okay, biasa kita buat private ataupun invite only. Invite only maknanya bila awak invite somebody, dia boleh masuk. Ini private maknanya close discussion and sharing. Okay, awak create group dan dapatkan email kawan-kawan awak. Okay. So masukkan email dan send invite. So dia akan masukkan dalam ni lah. Okay. Kalau macam tengok, this is the journal yang
dalam FYP, ini FYDP yang sebelum ini. Okay, ini all the journal-journal yang mereka dah masukkan rujukan lah. Okay, kalau macam ni dia tak ada PDF ya. Kalau dia ada anak panah, maknanya benda tu ada PDF. Ingat lagi yang saya tunjuk tadi. Okay, dia ada anak panah, maknanya dia ada PDF dekat library members tu. So boleh download, dia akan masukkan ke dalam library awak. Okay. Alright, so itu kemudian okay, you can make public, create group dan sebagainya lah. Okay, drag dan ni. Okay, you can export all the data. Okay, all the export, tekan export. Okay, that's why saya kata tadi bila awak nak import export ni, kita tak guna duit dan sebagainya, kita guna file, BibTeX, XML dan RIS. Okay, kita save dia dalam bentuk file dan kita akan hantar kepada kawan kita dekat overseas ke yang tak pakai Mendeley dan sebagainya kan. Okay. Alright. Web library. Okay. You can make this your database dari PDF accessible to you through your Mendeley. Okay. So kena pastikan all documents awak telah disynchronize. Okay. Yang ini function sangat-sangat penting. Saya ulang sekali lagi. Okay. Awak boleh pergi ke all documents, pergi ke edit setting. Okay. Kemudian dari situ awak boleh adjust apa keperluan yang awak boleh share dalam Mendeley desktop ataupun Mendeley library awak lah. Mendeley web. Okay. Mana yang awak nak share. Okay, awak boleh synchronize terus. Okay. Oh, so this is bentuk Mendeley ni. I think dia adalah bentuk yang lain. Okay. So dalam bentuk online dan offline. Okay. Alright, so I think itu adalah slide terakhir. Kalau boleh saya nak share sekejap sahaja sebentar berkenaan dengan citation ya. Berkenaan dengan citation digunakan Microsoft Word tadi. Okey. Boleh nampak Boleh nampak? Nampak. Okey. So yang ini bila awak dah ada dah install macam saya pernah dah ada EndNote sebelum ni. Okey. Sebab this why dia okey. So bila saya tekan ke references, saya ada bahagian Mendeley dan saya ada bahagian EndNote. Okey. Di dalam ni saya nak gunakan citation lah. Okay, saya dah satu teks, saya insert, saya tekan, saya nak masukkan saya punya ni. Okey, so saya tekan. Okey, saya tengok dia ada keluar satu. Kenapa bentuk macam ni? Sebab kita gunakan American Medic. Katakan saya tukar kepada gaya UKM, dia terus tukar. Saya ingatkan sekali lagi, awak punya citation bukan selepas noktah. Dia perlu hadir selepas pada perkataan terakhir dalam ayat, baru diikuti dengan noktah macam tu. Okey, so saya tengok banyak juga pelajar dia letak noktah dulu. Kat sini. Kat sini. Baru dia datang dia punya ni. So kan ada dua noktah tu. Jadi pelik bunyi nampaknya kan. Okey. Jadi awak boleh tambah lagi. Okey. Dan masukkan lagi jurnal tekan ni. Okey, saya nak masuk lebih daripada dua. Okey, boleh tak? Okay. Saya nak masukkan lebih daripada dua jurnal. Okey. Boleh. So dia akan wujud dalam bentuk ini. Awak kena ingat bila
gaya UKM dia akan ada nama, tak ada apa, kemudian dia ada add all. Kalau dia lebih daripada 2 ataupun 3 orang, dia akan jadi add all. Kalau dia ada 3, dia akan masih lagi kena refer pada gaya UKM terbaru lah. Nama dia, pastikan dia ni 3 nama, 2 nama and the and, barulah kita tahun. Okey, dia tak ada koma tau, dia tak ada koma. Okey, biasanya add all dia nota. Kalau dia satu nama saja, dia nama, jarak, terus tahun. Tak ada koma, tak ada apa. Okey, so katakan saya nak insert bibliografi, so saya letakkan saya punya cursor kat sini, saya insert bibliografi saya. Okey, so dia akan keluar kat situ. Okay, so kata references. Okay, references. Okay, so jadi macam tu. Okay, dan awak boleh refresh. Refresh ni maknanya kadang-kadang awak terdelete, suddenly terhilang kan, tapi dia tak keluarkan secara exactly keluar, dia tak delete secara langsung. Dia masih ada lagi, tapi bila awak refresh, dia akan keluar balik. Dan macam mana awak nak delete? Okay. So awak kena pergi kat situ, klik balik. Okay. Kemudian awak kena pastikan, bila awak nak delete, pastikan awak delete keseluruhan, keseluruhan benda ni. Edit citation. Okay. Awak tekan edit citation. Okay. Awak boleh delete dia punya ni. Okay. Dan juga awak boleh pergi ke Go to Mendeley untuk cari, katakan tak perlu, awak tak suka kat sini, awak nak pergi cari kat Mendeley, boleh juga Go to Mendeley. Okay. Okay, katakan saya delete tadi saya tekan delete saja. Kalau saya refresh, dia akan hilang dah. So saya dah tekan edit tadi. Okay. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, ada soalan? Okey, saya rasa tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, jadi saya serahkan semula kepada Dr. Razi lah.